السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسجل لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين. آمين يا رب العالمين. Kata pengarang, kata syarih Al-Syeikh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Kata dia, dan adalah nyanyi anak bidadari tatkala apa tu dan adalah nyanyi anak bidadari tatkala mengulidkan suaminya, terlebih rindu bagi yang mendengar akan dia. Apalah yang terlebih elok suaranya. Ta'ajubiyah lah. Apalah ini, macam manalah, bagaimana yang terlebih elok, betapa eloklah suara kawan ni. Cuma tu mengulidkan apa benda tu. Tak berhenti baca tu, menguliatkan apa dia tu. Apa dia nak baca tu? Mim nga waw lam ya ta kaf nun. Mengwali apa tu? Menguliatkan apa dia tu? Tak tahu tu. Dan adalah nyanyi anak bidadari tatkala suami bidadari itu terlebih rindu bagi yang mendengar akan dia, akan nyanyi anak bidadari itu. Apalah yang terlebih elok suaranya, suara anak bidadari itu. Yani ma ahsana sawta huril ain, ma ahsana sawt huril ain. Ma ta'ajubiyah ni betapa eloklah suara anak bidadari itu, sehingga kan kalau orang dengar suara anak bidadari itu menjadi terlebih rindu, menjadi rindu untuk dengar. Hebat tu. Ni pasal bidadari belakang ni. Dan yang terlebih tamamnya dan yang terlebih dan yang terlebih utama, jago tu dan yang terlebih utamanya, yakni afdalnya itu mendengar khitab Tuhan sekalian alam. Di dalam syurga boleh melihat bidadari, boleh melihat Allah. Yang mana lebih afdal? Melihat Allah. Di dalam syurga boleh mendengar suara bidadari, boleh mendengar kalam Allah. Mana lebih sedap kalam Allah. Seperti mana Nabi Musa AS bila mendengar kalam Allah, bila dia turun ke makhluk, dia dengar kalam makhluk, dia berasa sakit. Kerasa sakit, rasa rimah kalau suara makhluk sangat-sangat buruk. Dan lagi pula ada padanya, pada ahli syurga itu, kederaan
yang menunggang mereka itu ahli syurga, pergi ziarah keluarganya, keluarga ahli syurga, dan sahabatnya, sahabat ahli syurga. Tu Jadi dalam syurga juga ada kenderaan. Jadi kita tidak berjalan kaki lah. Kita ada sahabat-sahabat kita yang masuk syurga, ada keluarga-keluarga kita yang masuk syurga. Kita menziarahi mereka dengan ada kenderaan syurga, yang mana pasti kenderaan syurga itu tidak pernah dilihat dan tidak pernah didengar oleh telinga. Maka iaitu, apa kenderaan tu? Maka iaitu kenderaan ahli syurga yang menunggang tu, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada barang yang dikehendaknya, ya Allah. Kuda yang dijadikan oleh Allah daripada barang yang dikehendaknya. Ini kuda yang bukan macam kuda dunia lah. Kuda yang Allah Ta'ala nak jadikan kuda tu khusus untuk ahli syurga. Lagu mana? Wallahu a'lam. Maka terbanglah kuda itu kepada tempat yang dikehendakinya, yang dikehendaki ahli syurga tadi, di dalam beberapa syurga. Kan masing-masing ada syurga masing-masing. Jadi kita nak ziarah keluarga kita yang masuk syurga, sahabat kita yang masuk syurga, yang mungkin syurga itu berada di mana, jauh ke dekat, dia akan bawa kuda ni passion terbang. Dan jika engkau hendak tahu pada pakaiannya, pakaian ahli syurga, maka iaitu pakaian ahli syurga, khadim bagi mereka itu, dan lagi pula ada padanya, bukan. Jika engkau hendak tahu, maka iaitu beberapa gelang emas. Tu pakaian ahli syurga. Jadi gelang diharamkan untuk orang lelaki, tapi di syurga akan dipakaikan. Bukan setakat gelang diharamkan kepada orang lelaki, di atas bahkan penggunaan emas juga dilarang oleh lelaki. Dilarang kepada lelaki, tapi di syurga akan dipakaikan. Dan beberapa lu'lu', yakni permata lu'lu' di atas kepala mereka itu ahli syurga, seperti memakai mahkota kerajaan. Nampak macam hebat lah. Masing-masing tak ada serban-serban kepiah-kepiah, pakai permata lu'lu', mahkota daripada permata lu'lu'. Allah Rabbi, Allahumma ja'alna minhum. Dan lagi pula ada pada ahli syurga itu beberapa khadim. Berkhadim ni pengkhidmat bagi mereka itu ahli syurga. Ada pembantu, ada khadim lah. Tak seorang-seorang bagi kita dah. Selain daripada ada bidadari, ada je khadim. Maka iaitu khadim tu wildan, dia panggil wildan mukhalladun. Wildan, anak-anak kecil yang dikekalkan mereka itu anak-anak kecil. Dipanggil arti wildan mukhalladun, beberapa kanak-kanak yang kekal. Kalau yang kekal mukhallidun lah. Yang kekal, kalau yang dikekalkan kalau yang dikekalkan wildan mukhalladun. Mukhallidun lah panggil itu. Yang kekal, yang kekal. Ini yang kekal ia beberapa kanak-kanak tadi, wildan mukhallidun. Sini tak berbaris, tapi biasa duk dengarnya wildan mukhalladun. Biasa duk dengar gitu. Tak apalah, boleh iktibar belaka. Wildan mukhalladun, wildan yang dikekalkan selama-lamanya. Wildan mukhallidun, kanak-kanak yang kekal mereka itu kanak-kanak. Siapa yang kekalkan? Allah Ta'ala lah. Nanti kita cek balik, ku ada dia punya pembaris yang betul. Takut tak betul ya. Maka adalah rupa khadim tu. Khadim merupakan wildan. Wildan ni kanak-kanak. Ni di syurga nanti ada kanak-kanak. Kanak-kanak tu bukannya anak kita tak. Memang ada kanak-kanak lah. Anak tu lain. Anak tu kalau kita nak ada anak, nanti ada lah anak tu. Tapi ni wildan, ni khadim. Maka adalah rupa khadim tadi seperti lu'lu', yakni seperti permata lu'lu', yang maknun. Apa yang maknun? Yakni yang disimpankan di dalam sadaf wildan. Mana ni sadaf ni? Tempat menyimpan lu'lu'. Seperti lu'lu' yang maknun, yakni yang disimpan di dalam sadaf lu'lu', yakni tempat letak macam mah kita tutup dia. Ni permata lu'lu', tempat tutup dia itulah tempat isi lu'lu'. Maknanya wildan mukhalladun ni, dia tak
Tak pernah disentuh. Maknanya suci lah, suci dalam debu. Suci dalam debu. Memang dia permata lu'lu' yang maknun yang disimpan. Mana hebatlah khadim ni diperbuat pada lu'lu' yang mahal sebab disimpan. Dan kemudian apa tu? Dan apa tu? Inang. Tak tiba baca tu. Dan inang di andayangnya. Oh, mana pula tu? Dan inang dan dayangnya. Inang tu tak tahu tu. Apa dia tu? Dan dayangnya. Dan inang dan dayangnya. Tak kerti tu. Dan inang apa dia tu? Dan inang dan dayangnya anak dara yang bulat susunya. Lagi bersamaan umurnya berlari air mudanya pada segala anggotanya. Artinya rupa mudanya itu sangat nyata dipandang pada segala anggotanya. Dan pipinya seumpama bunga mawar. Dan inang dan dayangnya. Tak kerti tu apa dia? Apa dia tak tahu? Dan inang dayang apa dia tu tak tahu tu. Lepas tu anak dara yang bulat susunya. Siapa ni? Masih lagi wildan. Lagi bersamaan umurnya umur wildan, berlari air mudanya. Air muda ni air apa? Air susu ke apa? Tu pun tak tahu. Air mudanya, air muda wildan pada segala anggotanya, anggota wildan. Artinya rupa muda wildan itu sangat nyata dipandang pada segala anggotanya, anggota wildan. Sehingga nampak ni, sehingga nampak berlari air muda tu. Tak tahu apa dia air muda. Apa arti tu, yakni tu yakni rupa mudanya itu, rupa muda wildan sangat nyata dipandang pada segala anggotanya, anggota wildan. Dan pipinya pipi wildan seumpama bunga. Dan pipi itu istiqna suku lah. Dan pipinya, yakni dan bermula pipinya pipi wildan itu seumpama bunga mawar. Dan buah tufah, buah apple. Dan susunya susu wildan seumpama tu tak kerti baca tu. Seumpama buah delima. Susu tu tetek dia tu lah. Tu payudara dia tu lah. Wildan lah, bukan bidadari ni. Wildan tu anak kecil. Dan gigi wildan itu seperti lu'lu' yang dikarung, yang disimpan. Lu'lu' permata lu'lu'. Dan apabila keluar ia wildan, maka berlarilah matahari di dalam keelokan matahari. Mana sentiasa di bawah perlindungan tu. Maka berlarilah matahari di dalam keelokan matahari. Tu baca saja ni wildan. Kataan pun pelik-pelik jumpa. Dan apabila tersenyum ia wildan terang. Seperti kilat. Terang seperti kilat terang. Dia pun terang juga bila dia senyum. Keluar daripada giginya. Gigi wildan. Yang ni terang tadi. Terang seperti kilat, bukan kilat yang keluar, terang tu. Dan apabila berkhabar ia apabila berkhabar ia ke suaminya, ini macam bidadari pula. Khadim mereka itu artinya beberapa kanak-kanak yang kekal maknun. Dan inang tu benda tau. Sebut macam mana tu? Tak. Apa dia tahu tu? Nak cerita anak bidadari tadi tu.
dan inang dan dayangnya. Tak tahulah apa benda tu, inang dan dayang tu. Tapi tadi dia cerita pasal bidadari dah tu. Asal ni bidadari ni. Dan lagi pula ada padanya kenderaan satu dan jikalau lagi bersamaan umurnya berlari air mudanya pada segala anggotanya. Hak ni bidadari ni, bukan wildan. Sebab wildan tak ada tak disifatkan seperti ni. Nak kata cantik ni. Ni bidadari ni. Hak sama hak tadi. Sekali. Cuma inang tu tak tahu apa benda tu. Lepas tu anak dara yang bulat susunya. Jadi dia punya payudara tu bulat lah. Lagi bersamaan umurnya umur bidadari tu. Berlari air mudanya. Ni pun tak tahu apa dia tu. Berlari air muda tu. Kalau bahasa mudahnya, kalau air dia minum tu, nampak saluran air tu masuk ke dalam tubuh dia tu, adalah. Sebab apa? Sebab kulit dia cerah. Pada segala anggotanya, anggota bidadari tu. Artinya rupa muda bidadari itu sangat nyata dipandang pada segala anggota bidadari itu. Dan pipi bidadari itu seumpama bunga mawar. Pipi bidadari itu seumpama bunga mawar. Dan buah tufah iaitu apple. Dan susunya iaitu payudaranya itu seumpama buah delima. Dan gigi bidadari itu seperti lu'lu' yang dikarung, yang ini disimpan. Dan apabila keluar ia bidadari, maka berlarilah matahari di dalam keelokan bidadari itu. Mana tak kena panas bidadari itu. Dan apabila tersenyum ia bidadari, terang seperti kilat keluar daripada gigi bidadari itu. Dan apabila berkhabar ia bidadari akan suami bidadari, maka umpama sangka kamu dengan cetera orang yang amat kasih. Mana dia cerita tu berkhabar, mana dia cerita, dia bercakap dengan suami dia tu, seperti orang yang kasih dengan orang yang, seperti cerita orang yang amat kasih, orang yang amat sayang pada suami dia. Cerita dengan lemah lembutnya apa semua tu. Dan dilihat akan lemuk di dalam sera betis bidadari itu, di luar kulit bidadari itu, dan dari luar daging bidadari itu. Licin lah tu. Dan tiada menutupi akan dia oleh kulit, bidadari tadi oleh kulit dan tulang bidadari tadi. Dan tiada menutupi oleh pakaian bidadari tadi. Dan jikalau menilik ia bidadari kepada dunia yang kelam, yakni yang gelap ini, niscaya terlebih terang daripada matahari. Dan penuh dunia ini harum baunya bidadari, bau dunia ni kalau dijenguk. Dan mengucap tasbih dan tahlil dan takbir oleh segala lidah makhluk, padahal menyangka oleh mereka itu makhluk akan tajalli Tuhan. Mana cantik sangat bidadari, sehingga mereka tu tasbih, tahlil, tahmid, sebab sangka hak tu tajalli Tuhan. Padahal tu bidadari, makhluk Allah Ta'ala. Dan berhiasan pada segala tepi langit sekalian langit tu. Kalau ini kes kalau bidadari itu jenguk dunia. Dan tiada dapat terpejam segala mata. Sebab apa? Cantik sangat kawan ni, tak terkedip mata. Dan padam cahaya matahari dan bulan seperti hilang cahaya bintang. Bila tatkala nyata matahari dan tiada dapat terpejam segala mata, satu. Dan padam cahaya matahari dan bulan seperti hilang cahaya bintang tatkala nyata matahari. Yakni apabila bidadari jenguk tu, cahaya je muka bidadari tu, sehingga cahaya matahari dan cahaya bulan akan lenyap dengan sebab jengukan bidadari tersebut. Maknanya cahaya bidadari itu lebih cerah daripada bulan dan bintang yang ada di dunia ni. Seperti mana dia buat kias, seperti mana bintang, cahaya bintang akan terpadam,
terpadam dengan cahaya matahari dan bulan. Cahaya matahari lah, cahaya matahari. Bila cahaya matahari, bulan bintang dekat langit tak nampak dah. Sebab apa? Terang sangat cahaya bintang matahari tu. Begitu juga kalau bidadari itu bila dia jenguk di dunia, maka bulan dan matahari punya cahaya tu terpadam, tak nampak. Dan kain tudung kepala itu terlebih baik daripada dunia. Dan barang yang di dalamnya di dalam dunia. Dan kain tudung kepala itu terlebih baik. Kepala itu kepala bidadari itulah, lebih baik daripada dunia dan barang yang di dalamnya. Mahal. Dan tiada bertambah tua ia bidadari, sebab lalu masa yang panjang. Dia bahkan sentiasa muda. Dan lalu tahun dengan sebab lalu masa yang panjang dan lalu tahun, dia tidak bertambah tua. Tetapi tiada lalu tahun melainkan bertambah eloknya bidadari tu. Lagi bertambah, lagi lama tahun tu, lagi elok bidadari tu. Dan suci ia bidadari daripada bunting dan beranak, yakni dia tak pernah beranak. Jimak lah berapa ribu kali pun dia tak beranak. Dan haid dan nifas, noktah. Dan suci pula, yakni suci pula seperti mana sucinya bunting dan beranak tu, suci juga daripada hingus dan air liu. Mana tidak ada air liu dan hingus pada dia, kerana itu benda yang kotoran. Dan kerahak, yakni kahak. Dan kencing dan berak tak ada belaka. Dan segala yang luat-luat, noktah. Dan tiada binasa mudanya muda bidadari tadi. Dan tiada buruk kainnya kain bidadari tadi. Dan tiada cemburu baik perhubungan baik bidadari tadi. Dan tiada cemburu baik perhubungan suami. Boleh juga. Manakah suami isteri dia banyak, nanti bidadari seorang suami tu, seorang lelaki itu ada banyak bidadari. Adakah dia cemburu? Dia tak ada cemburu dah. Bidadari tak ada duk cemburu apa. Dan tersimpan pandangan bidadari itu atas suami bidadari. Ni hasar. Hanya saja pandangan bidadari itu terhasar pada suami saja. Maka tiada gemar kepada seorang yang lain daripada suami bidadari itu. Dia tidak akan suka orang lain selain daripada suami. Tertulis dah. Bahkan sekarang ni kalau ahli syurga, dia merindu-rindukan suami dia. Allah Rabbi. Maka adalah suami bidadari itu sangat suka cita akan bidadari tadi. Dan jika menyuruh oleh suami bidadari akan bidadari, niscaya mengikut ia bidadari tadi akan suruhan suami. Tu. Lepas tu kalau isteri yang salihah tu, dia akan lebih cantik dan lebih anggun daripada bidadari. Sebab apa? Sebab di dunia lagi dia sudah mendengar cakap suami dia. Dia sudah menjadi salihah pada suami dia sebelum bidadari lagi. Maka adalah suaminya tadi tadi macam tak baca sikit. Dan tiada binasa muda bidadari, dan tiada buruk kain bidadari. Situ. Dan tiada cemburu baik perhubungan bidadari ataupun suami. Dan tersimpan pandangan bidadari tadi atas suami bidadari. Maka tiada gemar kepada seorang yang lain daripada suami bidadari. Maka adalah suami bidadari itu sangat suka cita akan bidadari itu. Dan jika menyuruh oleh suami bidadari akan bidadari, niscaya mengikut ia bidadari itu akan suruhan bidadari. Noktah. Dan jika memandang ia bidadari akan suami bidadari itu, niscaya menyukakan akan pandangan, niscaya menyukakan oleh bidadari akan pandangan, yakni pandangan daripada bidadari kepada suami dia. Mana bila kita tengok, bila suami dia tengok tu rasa tenang lah. Bila suami dia tengok rasa suka, suami dia tu akan rasa suka. Sebab apa? Sebab cantik, anggun, lembut dan sebagainya. Dan jika gaib suami bidadari,
niscaya sangat memeliharakan diri bidadari itu. Mana jaga diri. Ini ciri-ciri perempuan salihah di dunia gitu juga. Bila suami pergi kerja, dia wajib menjaga maruah suami, wajib menjaga diri sendiri, maruah diri sendiri. Maka adalah suami bidadari itu serta bidadari sangat kesukaan. Mana dia suka-suka kalau suami dia ada. Dan tiada menyentuh akan bidadari itu oleh manusia dahulu, yakni sebelum daripada suaminya bidadari. Dan tiada menyentuh akan bidadari oleh manusia, tak akan sentuh sampai bila-bila, dan jin dahulu, yakni sebelum daripada suaminya bidadari. Noktah. Tiap-tiap memandang ia bidadari kepada suaminya bidadari, memenuhkan kesukaan hati suaminya bidadari. Sama je tadi tu, ulang balik ya. Dan apabila keluar ia bidadari itu, maka penuh maligai dan gharafnya, biliknya maligai itu, nur bidadari. Gharaf bilik. Syarat tu. Apabila keluar ia suami. Kejap. Dan apabila keluar ia, maka penuh maligai dan gharafnya itu nurnya. Dan apabila keluar ia bidadari, betul lah, maka penuh mahligai dan gharaf bidadari itu nur bidadari. Dan adalah umur bidadari itu satu rupa yang bersamaan di dalam pertengahan umur muda bidadari. Mana tu? Satu rupa yang bersamaan di dalam pertengahan umurnya, di dalam pertengahan umur mudanya. Mana tak tentu ni. Mana umur dia muda lah, senang ceritanya. Tu. Dan eloknya bidadari itu seperti bulan penuh purnama. Bulan penuh purnama bila? 13, 14, 15. Gitulah dia punya keelokan dia. Dan elok matanya bidadari itu, apalah terlebih elok hitam di dalam jernih putih yang sangat jilah, yang sangat jelas. Apa dia ta'ajubiyah. Ta'ajubiyah. Wow lah. Terlebih elok hitam. Yang ni hitam tu bulat tu. Mata kita kan ada belah putih, ada belah hitam. Hitam tu hitam sangat, betul-betul hitam. Lepas tu yang belah putih tu putih sangat-sangat. Kalau kita belah putih dia ada yang merah sikit, ada yang kuning sikit. Dia putih je dia. Dan warnanya warna apa dia? Warna bidadari tu seperti yakut dan marjan. Yang ini permata yakut dan permata marjan. Dan kejadian bidadari itu khairatun hisan, yakni beberapa perempuan yang baik lagi elok. Ini asal dalam Quran ni, khairatun hisan. Dan jika tertawa ia bidadari pada suaminya bidadari, telah teranglah syurga daripada cahaya. Tertawanya bidadari itu, gelak saja pun dah terang dah syurga dia lah. Dan jika hadir ia bidadari akan suaminya bidadari, maka apalah yang terlebih elok demikian hadir itu. Mana tak ada dah yang lebih elok kehadiran seseorang kepada suami, kepada orang lelaki, melainkan bidadari. Hebat sangat dah. Elok sangat dah bila bidadari mari pada suami dia. Tak ada dah orang yang lebih hebat, yang lebih takjub bila jumpa ahli syurga tu melainkan bidadari dia. Isteri-isteri yang merupakan bidadari. Dan jika dipeluknya bidadari akan suami, maka apalah yang terlebih lazat demikian peluk itu. Tak ada dah yang lebih lazat dari sudut pelukan itu melainkan bidadari. Allah. Dan jika menyanyi ia bidadari tadi, maka apalah yang terlebih lazat bagi telinga mendengar akan nyanyinya bidadari itu. Kalau dia nyanyi, tak ada dah benda yang terlebih sedap mendengarnya melainkan bidadari, kecuali kalam Allah lah yang tadi sebut. Di syurga mendengar nyanyian bidadari, mendengar kalam Allah lebih sedap daripada mendengar kalam nyanyian bidadari. Dan jika engkau kucup akan bidadari, cium pula dah, maka tiadalah yang terlebih berahi kepada bidadari. Maknanya kalau cium tu kita tak ada dah orang lain yang kita nak berahi melainkan kepada bidadari saja. Bidadari sahaja yang kita ada nafsu, tak ada dah orang lain. Baru cium. Dan di syurga nanti diberikan kekuatan syahwat jimak tu lebih 70 kali ganda. 70 kali ganda. 70 kali orang bagi pada diri seseorang. Sebab apa? Sebab kalau kita
masuk syurga dalam keadaan syahwat kita macam ni saja, seorang saja, kekuatan lelaki seorang saja, niscaya tak ada buat apa dah panjuk dah. Tak kuat. Okay. Okay. Tu. Maka tiadalah yang terlebih berahi kepada yang keluar bidadari itu daripada demikian kucupnya bidadari, ataupun kucupnya suami boleh berlaku. Kalau kucupnya suami akan bidadari, kalau kucupnya bidadari idhafat masdar pada maf'ul. Maka adalah syurga itu bagi orang yang sa'id, bagi orang yang bahagia, itu orang yang beriman, orang yang berjaya. Sebab tu kita ada nama aqidatun najin, akidah orang-orang yang berjaya. Jadi kalau pegang kitab ni dan berakidah dengan akidah apa yang dalam kitab ni, niscaya berjaya lah ia. Berjaya mana? Berjaya masuk syurga. Cuma kena kait dengan amal dengan tasawuf pula lah. Itu untuk mempercepatkan masuk syurga. Maka adalah syurga itu bagi orang yang sa'id, iaitu orang yang sa'id, orang yang mati atas agama Islam, kekal selama-lama. Jadi kekal selama-lama masuk syurga. Orang mati dalam keadaan Islam, ke Islam saja, Islam yang beriman lah. Dan tidak ada dosa pada dia, pada Allah Ta'ala ampun dan sebagainya, dia masuklah syurga. Tu perjalanan. Demikian lagi neraka. Dia nak cerita neraka pula. Demikian lagi neraka, cerita neraka pula ni. Habis dah bidadari, tak jumpa lah. Tu dia kata demikian lagi neraka bagi orang yang syaqiyun, yang celaka, kekal selama-lama orang yang syaqi tadi. Yakni bagi kalau orang kafir lah. Kalau orang mukmin yang asi, dia akan masuk semula. Dan arti syaqi itu orang yang mati, yakni dan bermula arti syaqi itu orang yang mati atas kufur. Ni kata kafir tu syaqiyun. Jadi orang mukmin, orang mukmin yang asi tak panggil syaqiyun lah, sebab dia memang masuk neraka tapi tidak kekal. Seperti mana semalam disebut atas pandangan yang sahih, orang yang asi dapat meminum telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun bila masuk neraka dia tidak akan berasa dahaga, dia tidak akan berasa lapar. Cuma siksa neraka je lah. Sebab apa tak berasa dahaga dan lapar? Sebab dia telah minum haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Badak tu. Dan kerongkong yang lalu air haud Nabi SAW tidak akan terbakar. Badak tu. Mulianya haud Nabi SAW. Kira kena bakar neraka je lah. Dan kalau hidup ia seorang tadi sepanjang umurnya, seorang tadi atas Islam sekalipun, tiba-tiba akhirnya kafir, tetap dia syaqiyun. Sebab dia tengoknya di akhir, bukan tengoknya di sekarang. Macam Asy'ariyah lah. Macam dulu kita bahagia. Asy'ariyah dia tilik hak belakang nak mati. Dia kalau orang Islam, orang beriman, dia itu bahagialah. Tapi kalau Maturidiyah, dia tilik sekarang. Kemudian kata musannif, dan demikian lagi wajib kita i'tiqadkan neraka itu maujud, ia neraka sekarang ini. Yakni untuk tolak pandangan Mu'tazilah mengatakan neraka sekarang tak ada lagi. Sebab kalau ada, siapa dia yang masuk? Tak masuk lagi. Belum kiamat lagi. Dan tempat neraka itu di bawah bumi yang ketujuh. Kalau syurga atas langit ketujuh, dia bawah. Dan kata qila, ay qala ba'dul ulama, di bawah laut. Pula dah. Ada kata di bawah laut, bawah dia neraka. Dan iaitu neraka jisim yang halus. Lagi menghanguskan. Berjaga-jaga tu iaitu neraka, bukan iaitu laut. Iaitu neraka jisim yang halus, maknanya jisim latif. Begitu. Lagi pula menghanguskan. Inilah yang sakit ni. Bahkan neraka tu dibakar beribu-ribu tahun, bertukar api tu, daripada biru, merah, apa semua tu, sampailah hitam legam. Dan sekarang ni dah hitam legam. Memang panas sangat-sangat lah. Dan iaitu neraka, negeri seksa bagi hamba Allah yang kafir dan yang asi daripada orang muslimin. Wal'ayyadzubillah. Jadi Jahannam, kita kata dah, Jahannam ada dua, yang khas, yang am. Jahannam yang khas, Jahannam yang
khusus bagi umat Islam yang kafir, yang maksiat. Adapun Jahannam yang am ialah Jahannam, bila sebut Jahannam makna neraka apa-apa je. Dia sebut neraka Jahannam tapi bukan maksud khusus, tapi maksud umum. Mana apa-apa neraka saja dipanggil Jahannam. Hawiyah ke Saqar dan sebagainya dipanggil sebagai Jahannam. Maka tiada ada di dalamnya, di dalam neraka itu, melainkan bagai-bagai azab daripada ular dan kala jengking dan buah zakum kena makan. Ahli neraka kalau lapar dia makan buah zakum. Buah zakum tu bukan buah sedap ke apa, bukan, neraka punya lah. Dan hamim, apa hamim? Arti hamim tembaga hancur yang sangat hangat. Makan hak tu Allah. Dan sadid, arti sadid air danur yang sangat busuk, air danur, air mayat. Tapi ni yang neraka. Dan kayu neraka yang menyalakan neraka, dan kayu neraka yang menyalakan neraka itu tubuh manusia. Allah. Kita ni sebagai kayu dia untuk bakarkan neraka tu. Bukan kita lah, orang lain. Kita lah. Dan batu. Batu dan kayu. Surah Baqarah ayat bawah sekali, muka surat ketiga tu. Tu. Dia kata orang kafir ni masuk sekali dengan batu-batu berhala mereka, masuk ke dalam neraka. Dan kayu yang disembah oleh kafir daripada berhala dan lain daripada berhala. Yang mensyirikkan Allah Ta'ala, tak kisahlah berhala ke apa, hak tu masuk sekali dalam neraka. Muka tu Tuhan sangat. Bermula segala lapisan neraka itu 7 lapis. Sebab tu Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Selepas maghrib, selepas subuh. Jangan tinggal. Tu. Kalau kita kata ada salah satu daripada terlepas dari siksa neraka ialah doa pertama, yang kedua sedekah, yang ketiga qiraatul Quran. Dia sebut akidatul najis dulu tu. Ni doa dia, sebab doa dia Allahumma ajirna minan nar 7 kali pas subuh. Takdir mati sampai sebelum maghrib, insya-Allah Taala tak ada nama dia dalam neraka. Atau baca pula maghrib, takdir mati sebelum subuh, maka dia tak ada nama dia dalam neraka. Gitulah seterusnya. Kena renew lah dia panggil. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, yang terkeatas sekali neraka Jahannam, atau atas neraka untuk orang Islam, dan iaitu neraka Jahannam bagi orang yang mukmin yang diazabkan atas qadar dosanya mukmin. Dan jadilah ia Jahannam tu runtuh. Runtuh ni terpadamlah, tak ada. Dengan sebab keluar mereka itu orang mukmin yang asli daripada Jahannam. Nanti kalau dah habis dah bakal dosa, semua masuk syurga. Bila semua masuk syurga, api neraka Jahannam tak ada dah. Allah Taala padam lah. Jadi tinggal 6 lagi api neraka. Lagi 6 tu semua kafir belaka. Dan yang di bawahnya, di bawah Jahannam, lawa. Al-Quran sebut ni. Dan iaitu lawa, tempat Yahudi. Tempat Yahudi, bawah sikit pada mukmin. Kemudian daripada lawa, hatamah, iaitu hatamah bagi Nasara. Kemudian daripada hatamah, sa'ir, dan iaitu sa'ir bagi sabiin. Siapa sabiin? Bermula mereka itu sabiin, satu firqah, satu puak daripada Yahudi yang mukhalafah, yakni yang bercanggah i'tiqad Yahudi. Tu Yahudi tu kafir dah. Sabiin ni puak Yahudi yang bercanggah dengan etika Yahudi. Dia bawah lagi pada Yahudi. Kalau dia itu Yahudi, bawah lagi daripada neraka Jahannam. Okey sikit lah. Dia panggil kalau lagi bawah lagi panas. Lagi bawah lagi panas. Jadi kalau etika Yahudi bawah kita. Sabiin ni puak Yahudi, cuma dia bercanggah dengan etika puak Yahudi. Hak tu lah bawah lagi. Tu sabiin. Kemudian saqar, dan iaitu saqar bagi majusi, puak yang sembah api. Kemudian jahim, dan iaitu jahim bagi yang menyembah berhala. Kemudian hawiyah, dan iaitu hawiyah bagi munafiqin. Hak di bawah sekali. Wal a'yadu billah. Puak munafik sini munafik i'tiqad, bukan munafik amalan. Munafik amalan termasuk fasik lah. Hak tu masuk neraka Jahannam. Contoh munafik amalan tipu, khianat dan sebagainya. Hak tu munafik amalan, bukan munafik i'tiqad.
Yang dikedaki dengan munafikin sini, munafikin i'tiqad, sebab dia kekal dalam neraka. Zahir nampak main Jumaat, puasa, dalam hati kafir dengan Allah dan Rasul. Wal a'yadu billah. Dan telah menyebut oleh Ibnul Arabi. Ibnul Arabi, ya tulis tak Ibnul Arabi apa? Sebab Ibnul Arabi ni ada dua. Pertamanya Ibnul Arabi mufassir, yang kedua Ibnul Arabi tasawuf. Asalnya dua-dua ada alif lam belaka, Ibnul Arabi. Cuma ulama nak membezakan dia buang alif lam pada Al-Arabi tu merujuk kepada Ibnu Arabi tasawuf. Maka disebutlah tasawuf tu Ibnu Arabi. Kalau mufassir Ibnul Arabi, ada alif lam. Jadi hadis ni boleh jadi belaka, tapi kebanyakannya Ibnul Arabi sini, Ibnul Arabi tasawuf lah. Bahawasa api dunia ini tiada dikeluarkan akan api dunia oleh Allah Ta'ala kepada manusia daripada neraka Jahannam, hingga diselamkan akan api neraka itu ke dalam laut. Tengok, ni cara-cara api dunia ni muncul. Dia nak cerita ni, cara-cara api dunia muncul. Bahawasa api dunia ini tiada dikeluarkan akan api dunia ni, tak ada api dunia ni oleh Allah Ta'ala kepada manusia. Tiada dikeluarkan akan api dunia ini oleh Allah Ta'ala kepada manusia daripada api neraka Jahannam hingga dengan mana dikeluarkan. Hingga mana dikeluarkan. Bila dikeluarkan? Bila hingga diselamkan akan api neraka ke dalam laut. Diselamkan tu 2 kali. Sebelum nak jadi api dunia tu, api neraka tu diselam dalam laut 2 kali. Diselam dalam laut 2 kali, barulah jadi api dunia sekarang. Dan kalau tak selam, dan jikalau tiada demikian itu, jika tiada diselamkan akan api neraka sebanyak 2 kali, nescaya tiada boleh mengambil manfaat dengan api oleh seorang daripada sebab panasnya api tadi. Mana jadi api kita ni diselam 2 kali. Ni pendapat Ibn Arabi lah. Kalau Kifayatul Muhtaj tu dia bagi tahu ni yang bila Nabi Adam AS nak api tu, dia ambil pada neraka tu, dia ambil asap neraka. Itulah Kifayatul Muhtaj. Kalau Ibn Arabi pula kata api dunia ni nak jadi dia tu kena selam api neraka tu 2 kali dalam laut. Dan memadalah dengan kata Ibnu Arabi ni menakuti. Ini dengan mana panas sangat sampai kena selam 2 kali dalam laut baru jadi api kita. Api kita pun panas dah tu pun selam 2 kali, apatah lagi api neraka hak sah. Dan kemudian daripada diambil akan api dunia daripada neraka, dipernyalakan atas api dunia 1000 tahun. Bukan. Dan kemudian daripada diambilkan api dunia, yakni selepas diambil api dunia, yakni kan diambil api neraka tu. Ni bukan bakar hak hitam ni. Dia api neraka tu dibakar sampai jadi hitam sekarang ni. Kita ambil api ni bukan yang hitam tu tak. Sebelum dibakar beribu-ribu tahun lagi. Sebelum dibakar beribu-ribu tahun Allah Ta'ala cipta neraka. Lepas tu bukannya neraka yang sekarang, neraka yang Allah Ta'ala kali cipta tu macam sekarang ni dah hitam dah. Yang akan cerita beribu-ribu tahun dah akan dibakar. Sebelum bakar beribu-ribu tahun, Allah Ta'ala ambil api neraka tu, celup dalam laut 2 kali untuk jadikan api dunia. Lepas tu dia kata, dan kemudian daripada diambilkan api dunia daripada neraka tu, yakni selepas diambilkan neraka tu menjadi api dunia, lepas tu dipernyalakan atas neraka itu 1000 tahun hingga jadi putih. Tengok. Pada sebelum 1000 tahun tu kita ambil jadi, Allah Ta'ala ambil jadi api dunia 1000 tahun sampai jadi putih. Kemudian dinyalakan 1000, yakni dinyalakan neraka tu 1000 tahun pula hingga jadi merah. Ia neraka 2000 dah. Kemudian dinyalakan pula 1000 tahun hingga hitam. Ia neraka 3000 tahun. Sekarang ni hitam dah. Jadi sebelum hitam, putih dan merah ni, Allah Ta'ala ambil api tu selam dalam laut 2 kali untuk jadikan kita api dunia. Kalau hitam ni, kalau putih lah, kalau putih neraka yang jadi putih tu, kalau selam apa laut atau apa kali laut selam, maka iaitu neraka tu yang hitam lagi yang kelam. Dan panas neraka itulah
Dan panas api neraka itulah hawa yang menghanguskan. Hawa tu angin ke apa? Hawa ni dia panggil apa? Faham dah mana? Hawa dia apa dia? Allah, nak sebut macam mana Hawa ni dia macam dia tak kena direct, dia kena hawa. Hawa itu pun dah menghanguskan. Hawa dia tak kena direct api lagi. Macam penghawa dingin lah. Dia gua gitu lah. Hawa dia macam bukan dia direct kena api lagi. Hawa api neraka tu pun dah menghanguskan. Apatah lagi kalau kena neraka secara direct. Jadi hawa tu pun dah menghanguskan dah. Dan tiada bara bagi neraka itu yang lain daripada anak Adam dan batu yang disembah oleh kafir yang diambil buat Tuhan. Yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Noktah. Tu bahan bakar. Firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Arti firman Allah Subhanahu wa taala. Hei segala mereka yang beriman, mereka itu yang beriman, peliharakan oleh kamu akan diri kamu dan ahli kamu, ahli mana isteri anak-anak, akan neraka. Bermula kayu api neraka itu manusia dan batu. Oh, sini tak habis Aqidatul Najih tak habis tu. Mana jatuh. Kalau Imam Qutaibah tu dia sambung. Tu yang betul lah. Waquduhan nas wal hijarah. Dia terjatuh situ. Sebab tu Aminah ada terjemah sampai batu, mana dia terjatuh ayat Quran. Waquduhan nas wal hijarah, dan bermula bahan api nerakanya itu, bahan bakarnya itu ialah manusia dan batu-batu. Ini batu-batu yang disembah oleh kafir. Dan adalah pintu tiap-tiap satu neraka itu di tengah neraka. Dan adalah pintu tiap-tiap satu neraka itu di tengah neraka. Pintu itu di tengah-tengah neraka. Yang di atas neraka itu. Maka adalah padanya. Dan adalah pintu tiap-tiap satu. Dan adalah pintu tiap-tiap satu pintu neraka itu di tengah neraka yang di atasnya. Itu ya. Neraka yang di atas. Di atas mana? Dan adalah pintu tiap-tiap satu neraka itu di tengah neraka. Mana pintu tu ada di tengah-tengah neraka. Yang di atasnya. Yang di atas apa? Maka adalah padanya pada neraka itu beberapa belenggu. Tu dan tu apa tu? Banyak benda pelik-pelik. Dan rantai. Dia tulis tak cerak mana, macam reti pula. Pen rantai bukan reti. Rantai mari. Rantai. Dan dusun, kampung, dan bukit daripada api neraka jua. Dan malaikat Zabariyah. Malaikat Zabariyah ni lah malaikat yang menyiksa ahli neraka. Dan adalah neraka yang dibeluh. Apa tu? Adalah neraka yang apa pula tu? Neraka yang bawah. Allah, tulisan pun. Neraka yang di bawah. Kalau sini di bawah. Neraka yang di bawah
Dan adalah neraka yang di bawah sekali itu amat sejuk. Amat sejuk. Amat sejuk kok mana? Patutnya amat panas lah. Dan adalah ia neraka yang paling bawah tu, terlebih sangat azabnya, azab orang yang berada di bawah tu daripada neraka yang panas. Tu. Amat sejuk. Mana pula amat sejuk ni? Patutnya amat panas ni. Bukan amat sejuk ni. Mana pula amat sejuknya? Kalau neraka atas kali yang bau sejuk lah, nisbah sejuk tu. Paling panas tu. Dan adalah ia yang neraka itu terlebih sangat azabnya, azab neraka daripada neraka yang panas. Dan iaitu apa pula tu? Zamharira. Tu dalam Quran tu. Dan iaitu terlebih sangat azabnya daripada neraka yang panas tu dipanggil Zamharira. Tu dalam Quran. Dan sejuk dan panas di dalam dunia ini dua nafs, dua diri daripada nafs keduanya, daripada diri keduanya. Mana berbeza-beza hakikat panas dan sejuk tu. Dan telah lalu sebutnya bahawa api dunia ini sudah diselamkan ke dalam laut 2 kali. Ke atas setengah 70 kali. Allah. Atau 90 kali. Weh, ada kau 3 kau punya. Ada yang kata 2 kali selam, ada yang kata 70 kali selam, ada yang kata 90 kali selam. Wish, tu dahsyat sangat tu. Dan jika terbang bunga apinya, api neraka ke dalam dunia. Bunga api tu bukan bunga api yang kita tengok tu dah, percikan dia. Gitu. Percikan api neraka. Ini saya terbakar sekalian dunia itu jadi abu. Tiada lagi tumbuh tanamannya, tanaman dunia, seperti firman Allah Ta'ala, laha sab'atu abwab. Surah Al-Hajr ayat 44. Bagi neraka itu 7 pintu. Dari neraka itu 7 pintu. Titik itu. Jadi percikan api neraka itu menjadikan kalau terjatuh di bumi itu menjadi abu, itu bakar habis. Lagi tidak boleh tumbuh tanamannya. Dah hangus dah, tumbuh tanaman apa lagi. Kata mufassirun, ini bermula kata mufassirun, 1 pintu bagi Yahudi. Ada 7 pintu dia kata. 1 pintu bagi Yahudi, dan 1 pintu bagi Nasara, dan 1 pintu bagi Sabi'in. Sabi'in orang yang bercanggah dengan etikad Yahudi, padahal dia Yahudi. Dan 1 pintu bagi Majusi, dan 1 pintu bagi segala musyrik. Siapa musyrik itu? Dan iaitu dan iaitu musyrik itu segala kufar Quraisy. Dan 1 pintu bagi munafiqin, dan 1 pintu bagi ahli tauhid, itu orang mukmin yang berdosa. Sama orang atas tu. Maka ahli tauhid diharap akan keluarnya ahli tauhid. Orang mukmin tu. Kena rasa panas, maka dia berasa nak keluar. Dan yang lain daripada tersebut tiada diharap keluarnya. Yang lain daripada itu, yang lain daripada ahli tauhid, tiada diharap keluarnya neraka, ahli neraka tu selama-lamanya. Mana yang 6 lagi tu, baki tu kekal selama-lamanya, tak akan keluar. Maka warid daripada hadis adalah seorang kafir, 1 giginya seperti jabal, seperti bukit Uhud. Nanti ahli neraka dibesarkan badannya sebab apa? Sebab nak merasakan lebih kesakitan. Dia ni lagi besar badan, lagi sakit. Kalau kurus tak sakit, kurang kesakitan. Kalau besar, tubuh besar, kulit banyak, daging banyak, lebih berasa sakit. Dan antara telinga orang kafir ahli neraka tadi, kepala tengkok orang kafir tadi, perjalanan kuda yang deras 7 hari. Mana jauh tu, besar sangat. Dan adalah mereka itu kufar dalam neraka, tiada hidup dan tiada mati. Maka azab orang kafir tadi bertambah-tambah, tiada kurang. Na'udzubillahi min ghadabillah. Mudah-mudahan berlindung ia oleh kami dengan Allah Ta'ala daripada murka Allah Ta'ala.
Tu puak neraka orang kafir. Puak neraka orang kafir dibesarkan badan dia supaya akan berasa lebih siksa, lebih dahsyat azab yang dikena. Tu. Tak apa ni. Dan warik pula bulan dan matahari dimasukkan kedua bulan dan matahari ke dalam neraka seperti dua lembu jantan yang menanduk kedua lembu jantan itu akan orang yang menyembah akan bulan dan bintang. Jadi akan keduanya lah. Akan keduanya bintang dan matahari tu. Jadi orang yang semua bintang, orang yang semua matahari akan masuk neraka. Taibat dia. Taibat orang yang menyembah dia. Seperti mana lembu menanduk, lembu dua jantan menanduk seseorang. Tu. Dan dimasukkan kedua bulan dan matahari itu ke dalam neraka bukan kerana menyiksa akan kedua matahari dan bintang, matahari dan bulan, bukan untuk menyiksakan bulan matahari masuk neraka tu, bukan, tapi dia nak tiba orang yang sembah dia. Dan hanya keduanya bulan dan matahari itu menyiksa akan isi neraka jua. Dia pula yang menyiksa. Dia pula yang kaki siksa, bukan malaikat zamaniyah. Matahari dan bulan juga turut akan disiksa. Bukan turut akan disiksa, turut akan menyiksa orang yang menyembah dia. Tu orang kafir tu. Kita doa. Maka adalah syurga itu setengah daripada manusia. Masukkan syurga pada mula bangkit daripada kuburnya manusia seperti orang yang 70,000. Apa orang 70,000? Yakni orang yang masuk syurga tanpa hisap. Dah bangkit kubur tu yang masuk syurga. Dan tiap-tiap satu daripadanya daripada 70,000. Ni pun dah sebut dulu dah. Mensyafaatkan bagi 70,000 pula. Jadi 70,000 kali 70,000. Kira lah berapa orang yang masuk syurga tanpa hisap. 70,000 orang masuk syurga tanpa hisap. Setiap seorang tu 70,000 pula dia bagi syafaat. Jadi kira dia 70,000 kali 70,000 ada 14, ada berapa kosong 1, 2, 3, 4. Tu 2, 3, 4, 8 kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apa tu? Berapa juta tu? Tu 1 juta, 1 trilion. Lepas juta trilion kan? Lepas juta trilion kan? Bilion. 1 bilion 400 juta. Sekejap, betul tu. Ni juta. Betul lah. 1 bilion 400 juta orang. 1 bilion 400 juta orang akan masuk syurga tanpa hisap. Yang masuk syurga tanpa hisap 70,000. Lepas tu yang pakkan dia 70,000 orang balik setiap orang. Jadi 1 bilion 400 juta. 1 bilion 400 juta akan masuk syurga tanpa hisap. Mana dah? Dan mengambil suratan tadi nyiksa jantan dari 70,000 dan tiap-tiap satu. Okey. Dan setengah daripada seorang yang ahli syurga tadi masuk syurga, kemudian daripada hadir pada mauqif dan hisab. Yang ni kena hisab dulu lah. Hisab ni mana tengok kitab, baca kitab. Mauqif ni itulah pada masyar. Dan mengambil suratan amalan seseorang. Lepas tu dihisab dengan mana baca surat suhuf dia sendiri. Kalau mizan timbang, hak tu dengan mizan tu lain. Dan ditimbang dan meniti, yakni meniti sirat noktah. Serahnya begitu. Kita kalau naknya tak maulah sampai hisab tu. Kita pun naklah tanpa hisab tu, tapi wallahu alam. Dan setengah ahli syurga masuk syurga, kemudian daripada masuk neraka, wal'iyadzubillah. Jadi kita boleh buat ceramah, model ceramah ni. Orang ahli syurga ni ada 3. Tamanya orang masuk syurga tanpa hisap 70,000 orang. 70,000 orang lah pula
Setiap seorang tu mensyafaatkan 70,000 orang pula. Ada yang masuk syurga lepas dihisap, lepas ditimbang, lepas meniti sirat. Ada yang masuk ada masuk syurga selepas masuk neraka. Dan segala anak musyrikin yang mati belum baligh, yang ni mati sebelum baligh itu, atas qaul yang mu'tamad, dimasukkan ke syurga. Ini ada khilaf. Anak musyrikin yang mati adakah masuk syurga ataupun tidak, khilaf ulama. Pada pandangan mu'tamad, mereka itu masuk syurga sebab mereka bukan mukallaf. Maka ia anak kafir tadi tu, anak musyrikin tadi tu, daripada isi syurga jua. Ini setengah sebahagian daripada ahli. Isi ni ahli syurga jua. Nokta. Lepas tu bila dia tu kanak-kanak ni masuk syurga, kanak-kanak yang musyrikin tu jadi khodam ia, jadi khodam anak syurga, anak musyrikin tadi bagi isi syurga, bagi ahli syurga. Dan ahlul fatrah, apa dia? Yakni ahlul fatrah tu mereka yang antara dua nabi yang tiada sampai suruhnya nabi kepada seorang itu. Okay. Jadi budak-budak anak musyrikin Mekah yang masuk syurga ni, dia akan khidmat kepada orang yang ahli syurga dan juga ahlul fatrah yang masuk syurga. Tu. Ahlul fatrah yang masuk syurga. Jadi ahlul fatrah ni orang yang tak ada nabi. Dia berada di zaman antara dua nabi. Kita ni tak panggil ahlul fatrah lah sebab bukan antara dua nabi dah. Kita ni tak ada dah. Memang nabi terakhir dah. Tu iaitu ahlul fatrah tu, iaitu ahlul fatrah, mauquf pekerjaan mereka itu ahlul fatrah, mauquf dan terhenti pekerjaan mereka, terhenti takluk kepada Allah. Ni serah urusan ahlul fatrah tu pada Allah Taala. Ahlul fatrah masuk syurga. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tidak akan mengutuskan seorang rasul melainkan kami tidak akan mengazabkan seseorang melainkan kami utuskan seorang rasul. Mu'tazilah dia takwil rasul itu rasul akal, bukan rasul sungguh lah. Bila zahir jelas tak perlu ditakwil. Mu'tazilah ni kaki takwil. Tetapi ada qaul yang berkata daripada ahli syurga jua, mereka itu tetapi ada qaul yang berkata, okey. Jadi sekarang ni ada khilaf ulama. Ahlul fatrah ni masuk apa? Dia nak masuk mana? Jadi pada yang pertamanya, mauquf pekerjaan mereka itu pada Allah. Ini urusan. Pekerjaan ni urusan. Urusan mereka nanti di akhirat serah ke Tuhan. Kalau nak masuk neraka, masuk syurga. Itu maksud dia. Tu yang dia kata. Pandangan kedua pula. Tetapi ada qaul yang berkata daripada ahli syurga, yakni bermula ahlul fatrah itu sebahagian daripada ahli syurga jua. Mereka itu ahlul fatrah. Tu pandangan kedua. Dan itulah yang kita ambil ya. Sebab apa kata begitu? Kerana inilah titik. Kemudian kerana ada qaul yang berkata ahlul fatrah itu sebahagian daripada ahli syurga. Dua ibu bapa Nabi daripada ahli syurga, kedua ibu bapa Nabi. Walaupun ada khilaf, tapi ulama-ulama kita ambil pandangan mengatakan ibu bapa Nabi SAW itu masuk syurga. Walaupun ada khilaf. Dalam kitab Sirajul Huda sebut, dalam kitab Aqidatul Najin pun ada, dalam kitab Durus Samin ada. Semua dia kata ahli syurga, bapa Nabi ni. Tak pernah lagi jumpa lah dia kata bapa Nabi ni kafir. Walaupun ada pandangan tu, tapi pandangan tu bukan pandangan jumhur. Kerana kedua ibu bapa Nabi itu daripada ahli fatrah. Dan kerana kedua ibu bapa Nabi itu wafat dahulu, yakni sebelum daripada bi'tsah, yakni sebelum daripada diutuskan Nabi. Siapa Nabi itu? Nabi SAW. Inilah setengah daripada tengok. Inilah mana? Inilah daripada start, daripada beriman kepada malaikat sampailah kiamat ni, setengah daripada yang wajib kita i'tiqadkan, maka ialah setengah daripada sam'iyat. Start daripada tu, ataupun kita kata start pada kiamat tu lah, boleh juga. Start pada kiamat tu sampai sekarang, daripada kuburnya, siksa kuburnya, malaikat muka nakirnya, mizannya, siratnya, apa semua tu, semuanya berkaitan sam'iyat.
Apa sam'iyah? Yakni segala perkara yang didengar daripada Nabi SAW, iaitu didengar daripada dalil. Tak nak urai apa dah. Tak perlu dalil akal bab sam'iyah ni. Bab akal pun tak terintah. Tidak boleh mujawazah, tidak boleh melampaui akal kita ni. Dan ialah Nabi SAW yang mempunyai syafaat yang uzma. Ini syafaatul uzma, iaitu syafaat yang pertama kali orang akan hisap. Itu syafaatul uzma. Kemudian hendaklah kita ketahui pula adalah dimasukkan segala mukallaf ke dalam neraka pada hukum syarak itu dengan sebab mengerjakan maksiat. Padahal mati ia orang yang mengerjakan maksiat tadi dengan tiada taubat daripada dosanya, orang yang mengerjakan dosa tadi. Itu dari sudut hukum syarak. Okey. Dari sudut hukum syaraknya, bila orang yang masuk neraka, siapa masuk neraka ni? Itu orang-orang yang berdosa kalau disebut orang mukmin lah. Orang-orang yang berdosa ataupun orang yang mati mengerjakan maksiat tanpa dia tu taubat. Lepas tu mati. Itu orang yang dari sudut hukum syaraknya masuk neraka lah. Habis. Tapi dari sudut Allah Ta'ala nak, tentu ke tak? Boleh tak dimaafkan? Boleh, Rasulullah, di akhirat nanti. Seperti dalam kitab Manhajul Qawim dan Hasyah Tarmasi sebut. Orang mukmin ni yang berdosa boleh dua. Sama ada dia itu selamat daripada neraka, walaupun dia tak taubat sekalipun. Tapi Allah Ta'ala nak ampun dia. Allah buat macam mana? Ataupun dia itu dimasukkan ke dalam neraka Allah Ta'ala meskipun dia itu bertaubat. Kalau tidak diterima taubatnya, contoh, akan masuk neraka. Lepas tu nanti masuk syurga. Dan lagi wajib kita i'tiqadkan dosa itu terbahagi atas dua bahagi. Wajib i'tiqad. Yang ini nisbah pada kita lah, untuk kita hukumkan nak fasik ke tidak kawan ni. Nisbah pada Allah Ta'ala semua besar belaka. Supaya kita tidak memandang remeh dengan dosa kecil. Semua besar belaka. Semua ada dua. Suat mana tadi? Terbahagi atas dua bahagi. Suatu dosa besar. Suatu ni yang pertama lah. Yang pertamanya dosa besar. Dan kedua, rasa nak kata satu tu, la'ala suat satu lah. Yang satu, yang ni yang pertamanya dosa besar. Dan kedua, dosa kecil. Mesti ada kita uji etikot. Apa dia dosa besar, dosa kecil? Maka ni fasihah. Dosa besar itu barang yang ada baginya bagi barang had atau janji seksa bagi orang yang mengerjakan dosa ataupun mengerjakan dosa lah, ataupun mengerjakan barang. Ambil ayat situ. Had ni hudud lah. Bila adanya Allah Ta'ala sebut, buat benda ni kena hudud, pada dosa besar. Buat benda ni masuk neraka selama-lamanya, masuk neraka, dikena seksa, itu maksudnya dosa besar. Disebut tu pada Quran. Janji seksa tu disebut pada Quran ataupun hadis. Seperti syirik dan membunuh orang dengan tiada sebenar. Bunuh orang ni ada dua, dengan jalan sebenar, dengan jalan tak sebenar. Dengan jalan sebenar contoh qisas. Dengan jalan tak sebenar contoh kita bunuh orang dengan sengaja. Dan berzina dan meminum arak dan mencuri dan lainnya. Itu semua dosa besar. Top 10 dosa besar disebut dalam Al-Kabair oleh Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan dosa kecil itu barang yang ini dosa yang tiada had padanya pada barang, yang ini tidak kena hudud, dan tiada janji hendak menyiksa bagi orang yang mengerjakan barang yang ini dosa tadi. Ini dosa kecil. Bapa tak ada jelas sebut kena had, kena hudud. Tak ada jelas sebut kena kena apa tadi? Ada kena seksa. Mana seperti kucuk perempuan yang helat. Cium perempuan. Cium perempuan masuk sekali, sentuh perempuan, cium perempuan. Sampai tahap zina lah. Tak sampai tahap zina. Sekadar cium perempuan. Ataupun budak mulia ataupun budak muda belia yang elok rupanya, rupa budak muda belia tu, iaitu amrat, dia cium dia. Allah, jengkreng. Dan melihat dengan keinginan, ini melihat sesuatu dengan syahwat. Hukum dia haram, dosa kecil. Tapi dosa kecil ni menjadi besar kalau dia pandang rendah. Itu ya. Kecil ya. Dia jadi besar. Dan melaknat akan makhluk yang
muayyan, yang tertentu. La'anallahu ala Ali, contoh kata Ali itu kawan dia, contoh. Dan jika binatang sekalipun, datang anjing ni haram jadah. Laknat anjing ni wajak, dosa kecil. Sebab apa? Tak ada seksa, tak ada janji seksa. Bersalahan melaknat akan yang umum. Laknat orang secara umum. Ni laknat secara khusus. Dia ada beza pula. Laknat secara khusus dosa kecil. Laknat secara umum dosa besar. Mana seperti dikatanya seorang, laknat Allah atas sekalian orang yang dusta. Umum tu. Siapa yang dusta tu dia tak sebut. Tu umum. Tu tak boleh, tu dosa besar. Atau atas segala orang yang kafirin. Dia kata la'anallahu 'alal kafirin. Tu dosa besar. Atau segala orang yang fasik, la'anallahu 'alal fasiqin. Itu dosa besar. Dan setengah daripadanya daripada dosa kecil itu ialah mendustakan manusia yang bukan Nabi. Dosa kecil. Tapi kena qaid jugalah. Kena qaid jugalah. Dusta sini dusta yang tak mencacatkan maruah orang lah, yang tidak menjatuhkan maruah orang. Kalau kitab nama berhati, yang tidak merosakkan harta orang, tu dosa kecil lah. Kalau merosakkan harta orang, maruah orang dan sebagainya, membabitkan orang, tu dosa besar. Dan bukan menuduh zina. Ada pun menuduh zina. Kalau menuduh zina, tu dosa besar lah. Kalau tak tuduh zina, tak ada apalah. Nak katanya sebahagian daripada dosa kecil ialah bohong dengan makhluk, bohong dengan manusia. Bukannya dosa kecil itu menuduh zina dah. Kalau menuduh zina dosa besar. Tu dia kata ada pun menuduh berzina dengan dusta dosa besar. Asal macam jatuh ni dusta Nabi saja. Bukan, lepas pada tu. Dan mendustakan Nabi jadi kufur. Okey, gini. Ada pun menuduh berzina dengan dusta. Okey, itu. Dia gabung dari sekali. Dan setengah daripada yang pada dosa besar ialah mendustakan manusia yang bukan Nabi, satu. Dan bukan menuduh berzina, atau pada bukan Nabi, yakni mendustakan manusia yang bukan tuduhan zina. Kita ni tak bohong tuduh orang zina. Kita ni bohong, silap. Kita ni bohong tuduh orang zina. Hak tu dosa besar. Kita bohong pada Nabi, hak tu kafir. Bohong pada makhluk, seperti mana yang kita sebut tadi. Bohong pada makhluk seperti mana yang kita sebut tadi. Kalau mencacatkan maruah, mencarikan maruah orang, harta orang dan sebagainya, itu dosa besar. Kalau tidak, dosa kecil. Jadi gabung sekali tu. Lepas tu dia buat muqabil. Lepas tu ada pun menuduh berzina dengan dusta, yang kita bohong kata dia berzina. Itu dosa besar. Dan mendustakan Nabi jadi kufur. Kita bohong kat Nabi jadi kufur. Tapi Nabi tak ada lah sekarang ni. Maka dosa besar itu wajib taubat dengan bersegera. Jadi kalau dia tak bertaubat, dosa pula. Dosa apa? Dosa tak bertaubat. Dah dosa dia buat, lepas tu dosa tak bertaubat segera. Tu dosa juga. Jadi orang yang tak sembahyang, dia dapat dosa tak sembahyang, lepas tu tak bersegera taubat pula. Tu dapat dua. Tak bersegera taubat, segera taubat macam mana? Iaitu qadha. Dia bagi tasawuf pula. Bagi tasawuf tak ada apa ni. Dan rukun taubat itu 3 perkara. Dia masuk tasawuf sikit. Jika dosa itu tiada bergantung dengan anak Adam. Kalau 3 lah. Kalau bergantung anak Adam jadi 4, iaitu yang keempat ni kena kembalikan hak dia. Pertamanya meninggalkan dosa yang ia seorang kerjakan itu. Jadi kerjakan dosa itu dengan ikhtiarnya seorang, yakni dengan usahanya seorang. Doktor. Kena 3. Okey, bab tu Syekh Wa Ismail Fatani kata, tinggal ni mana pantang. Bukan tinggal. Bab apa? Bab tinggal ni kita buat dulu, lepas tu tinggal. Dia bertaubat ni bukan tinggal, pantang. Dia kata. Contoh kita kata tak mau berzina. Tak mau berzina mana pantang daripada zina. Bukannya berzina lepas tu tinggal. Tu maksud tinggal.
Tinggal ni buat dulu baru tinggal. Buat kemudian tak mau buat. Mak tu mak nak tinggal. Kalau tak buat ni makna pantang. Tantang ni tak sentuh langsung. Ni maksud yang pertama. Meninggalkan dosa yang ia kerjakan dengan ikhtiarnya. Dengan makna pantang diri daripada dosa. Itu yang pertama. Keduanya menyesal atas perbuatan seorang yang telah dikerjakannya seorang itu. Doktor. Rasa menyesal. Menyesal tu ikutlah. Menyesal macam mana? Nangis ke apa? Tepuk dia. Tak tahu, ikutlah. Ketiga, jazam yang putus. Tiada kembali ia seorang kepada seumpama dosa itu sekali-kali. Tak mau dah mari. Tak mau dah buat balik. Itu berazam. Tak mau dah. Tu sebenar-benar taubat. Lepas tu kembali semula. Taubat lagi. Bukan taubat main-main, taubat sungguh lah. Buat lagi. Taubat lagi. Buat lagi. Taubat lagi. Dah kita tidak terlepas daripada dosa. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan jika adalah dosa itu dosa seseorang antara seseorang dan antara makhluk, ditambahi pula dikembalikan mazlumnya, yakni perkara yang dizaliminya seorang, dikembalikan. Kalau harta kalau harta yang kita curi, wajib kita kembalikan harta. Kalau tak ada harta tu, wajib kembalikan nilai harta tu. Kata Imam Ghazali, dinukilkan oleh Majmu' Syarah Muhazzab Imam Nawawi. Ataupun minta halalkan daripada orang tersebut, ataupun minta halal. Dulu aku curi kan 1 juta, halal aku tak tahu ni nak bayar mana. Halal tak apa. Contohlah tu. Kalau orang nak halal minta halal. Hitam ngumpat kena minta halal. Semalam aku kata ni bodoh. Tak halal. Umpat pandai, minta maaf tak pandai. Dan kita ketahui orang yang taubat itu, jika kembali ia seorang kepada dosa itu pula, tiada membinasakan taubat yang dahulu itu. Sekarang ni kita dah buat dosa tu, taubat hak 3 syarat ni ataupun 4 syarat, tiba-tiba buat lagi. Adakah taubat yang dulu tak terkira? Kira. Dah apa faedahnya? Faedahnya dari sudut dosa hak dulu tu tak ada lah kalau Allah Ta'ala terima. Faham? Dosa sebelum bertaubat tu Allah Ta'ala hapuslah sebab kita sudah bertaubat. Hari dosa baru ni baru pula. Habis. Dan jika kembali ia seorang dengan bersegera, ini taubat tadi, pada ketika itu sekalipun, ni royah dia. Dan jika bukan taubat ni, dan jika kembali ia seorang, yakni kembali berbuat dosa dengan bersegera pada ketika itu, pada ketika taubat sekalipun. Lepas taubat, lepas 5 minit buat lagi. Contohnya, lepas minit pada taubat buat lagi. Tak apa. Taubat tadi dikira royah dia. Tetapi hendaklah ia seorang membaharukan taubat pula. Tak memadalah taubat hak tadi nak cover hak lepas maksiat ni, tak kena taubat lagi sekali lah. Taubat hak seperti 3 syarat dan 4 syarat tadi. Maka demikianlah diperbuat seperti ia seorang menjadikan pada mengerjakan dosa itu seperti adat. Maka demikianlah seperti itulah diperbuatkan seperti ia seorang menjadikan pada pengerjakan dosa itu seperti adat, maka dijadikan seseorang itu pula taubat itu adat. Buat dosa, taubat lagi. Lepas tu buat lagi, taubat lagi. Buat lagi, taubat lagi. Hari itulah. Kalau dijadikan dosa itu sebagai adat, maka perlulah taubat itu juga jadikan dia adat. Faham? Dan jikalau di dalam sehari semalam itu 70 kali sekalipun 70 kali sekalipun buat dosa, 70 kali taubat. Jadi royah sehabis-habis royah ni 24 jam 70 kali buat dosa, 70 kali taubat. Kalau ada 70 kali sehari buat dosa, 70 kali taubat. Faham? La tayasu min rahmatillah, dia panggil. Jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Maka jangan engkau jadikan taubat itu lemah dengan sebab banyak mengerjakan maksiat. Jangan. La tayasu min rahmatillah. Jangan kata dengan sebab buat maksiat ni Allah Ta'ala terima doa. Terima insya-Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Tawwab Ghaffar. Maka tiap-tiap taubat itu makbul, yakni diterima selama belum lagi naik matahari daripada maghrib, daripada barat. Ini sebelum kiamat. Terima. Bertuah kita ni, tak masuk lagi.
Apa tak keluar lagi matahari ikut belah barat. Setiap pagi timur. Alhamdulillah. Dan belum lagi sampai kepada ghargharah ni. Tenggorokan. Arti ghargharah tatkala ruh sampai kepada hampir halqum. Inilah tenggorokan inilah. Waktu tu kalau dah sampai situ taubat tak ada apa. Dan hendaklah kita ketahui bahawa orang yang mengerjakan dosa besar padahal mati ia seorang yang mengerjakan dosa besar tu tiada taubat daripada dosanya seorang, maka adalah pekerjaan seseorang yang buat dosa itu diserahkan kepada Tuhan seorang. Tengok. Ni kalau mengaji kedai tu haji memang dah haji sungguh. Tengok orang buat dosa mati dalam keadaan begitu, kita kena husnuzan, mungkin boleh jadi Allah tak ampun. Hidup tiba dia. Orang tak mengaji tu. Tu kata hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tengok orang mati kenapa? Mati kerana bunuh orang. Bunuh orang dia yang mati. Zina pas zina habis keluar air mani tu mati. Contoh. Boleh tak ada musai tak Allah Taala ampun dia? Boleh, tak ada salah selagi dia beriman, selagi dia mukmin. Kalau dia tak mukmin habis tak ada apa tu. Kafir selama-lamanya neraka. Serah Tuhan ke Tuhan. Maka tiada dapat kita putuskan dengan ampun daripadanya seorang tadi, supaya tiada ada dosa itu hukum mubah. Maka tiada dapat kita putuskan dengan ampun daripada yang berdosa tadi, supaya tiada ada dosa itu hukum mubah. Gini. Maka tiada dapat kita putuskan dengan ampun daripada dosa yang dia buat itu. Supaya apa? Supaya tiada ada dosa itu hukum mubah. Tak jadikan dosa itu jadi benda harus. Kalau kita ampun segera tak kena hukuman lah. Kalau orang yang buat dosa yang ada had dan sebagainya, dia kena hukuman juga. Supaya tak nampak dosa tu benda harus. Kalau sedang-sedang bagi ampun gitu, contoh. Tu di sebelah kita hukum di dunia ni. Dia bersalah. Kan dia boleh diampunkan Allah Taala. Ya betul boleh diampunkan Allah Taala, tapi di sebelah kita ni kena jatuhkan hukuman juga supaya tak nampak benda tu harus. Takut orang lain buat. Kalau orang lain buat tak apa ampun. Orang lain buat lagi tak apa ampun. Pakai ampun je tak ada hukuman ke. Tak nampak benda tu dosa lah. Jadi nampak benda tu harus pula. Jadi kita ni di sebelah kita jalankan hukuman. Di sebelah dia dengan Tuhan, itu serah ke Tuhan. Allah Ta'ala boleh ampun. Dan tiada dapat kita putuskan dengan siksa. Tapi kita tak kata confirm dia kena siksaan had ini, kena bunuh contohnya, confirm masuk neraka. Belum tentu. Sebab apa? Kerana bahawa Allah Ta'ala harus atas Allah bahawa mengampun akan dosa yang lain daripada kufur. Noktah. Boleh jadi dia kena qisas, hukuman bunuh. Okey, tak apalah, hukum di sebelah kita nak nampak hak tu bahawa benda tu bukan harus, bahkan itu dosa. Okey, kita kena siksa, kena jatuhkan hukum. Tapi di sebelah Allah Ta'ala boleh ada ampun, boleh selagi mana dia itu bukan kufur. Jadi kita tak boleh nak pastikan orang yang bunuh kena kisah ni pasti masuk neraka. Tak, siapa kita? Dan atas takdir jatuh, yakni berlaku azabnya orang berdosa tadi, niscaya kita putuskan baginya. Okey, andai kata, dan atas takdir, andai kata, kawan ni masuk neraka ni, kita kata masuk neraka tadi tu pun niscaya kita putuskan, kita hukumkan baginya, bagi orang yang buat dosa yang kita takdirkan jatuh masuk neraka, azab neraka Allah Ta'ala tu, dengan ketiadaan kekal neraka. Sebab apa? Dia masih beriman. Masih lagi kita ada husnul zan dengan dia. Sebab ahli syurga dia ada 3 tadi sebut. Yang akhir sekali orang yang masuk selepas masuk neraka. Sebab tu kalau mengaji banyak ni, dia baik orang, right? Dia tak ada hukum orang sangat. Ni teruk, dia dosa besar buat. Ayok macam aku. Dia macam dia selalu. Right? Tu. Faham? Faham? Dan kita ketahui pula bahawa manusia itu atas 2 bahagi. Pula dah manusia. Pertama mukmin, kedua kafir. Bahkan kias pun begitulah. Dia apa? Kias syarti munfasil. Kias syarti munfasil. Kita boleh buat an-nasu imma mu'min wa imma kafir. Itu kias munfasil hakiki. Tak ada dah, mesti 2 ni. Tak ada tengah-tengah. Sama ada kafir atau beriman, tu ya manusia ni. Tak ada dah antara tengah-tengah kafir dan beriman, tak ada dah.
Munafik boleh jadi fasik masih beriman. Munafik boleh jadi kafir. Bukan kafir. Tak ada tengah-tengah. Jadi dua pasien manusia ni. Yakni iktibar akhir umurnya seorang. Mukmin dan kafir ni iktibar akhir umur lah. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah. Maka kafir itu kekal di dalam neraka dengan ijma' segala ulama, kekal neraka. Ijma' segala ulama kata kafir ni kekal neraka Allah Subhanahu wa taala. Bermula mukmin itu dua bahagi pula. Pertamanya yang taat dan yang kedua yang asi. Ini pun tak terlepas dua ni. Al-mu'minu imma asi wa imma muttaqi. Sama ada dia itu orang yang maksiat atau orang yang bertakwa. Kemudian maka yang taat itu di dalam syurga dengan ijma' kekal selama-lamanya. Itu tak nak masalah lah. Dan yang asi, yang maksiat itu atas dua bahagi pula. Pertamanya yang taubat, keduanya yang tiada taubat. Maka yang taubat itu di dalam syurga dengan ijma' pula. Dan yang tiada taubat itu di dalam kehendak Allah. Ni rahmat Allah Ta'ala ni. Dah tak taubat tu dalam kehendak Allah. Allah nak ampun boleh, tak ampun pun boleh. Lepas tu jangan ukur orang sangat, jangan cepat lah. Ngaji banyak ni untuk kita tak mengukur orang. Ngaji banyak, tahu ukur banyak, mengukur orang pula. Teruk kali. Dan yang tiada taubat itu adalah kehendak Allah. Tetapi daripada Imam Maturidi, sabit diseksakan jikalau seorang sekalipun. Yakni daripada kalangan orang yang tak bertaubat ni. Di kalangan orang yang tak bertaubat, orang mukmin yang tidak bertaubat ni, menurut Imam Abu Hasan, Imam Maturidi kata, mesti masuk walaupun seorang. Walaupun seorang sekalipun, sebab dah ada dalam janji Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala dah kan. Orang mukmin akan masuk syurga walaupun. Jadi Imam Maturidi kata walaupun seorang sekalipun mesti masuk. Tapi Imam Hasan Asy'ari kata tak. Hatta nak masuk semua dalam syurga sekalipun orang mukmin yang tak bertaubat tu boleh. Sebab itu menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang selayak yang dapat pahala, selayak dapat syurga, tiba-tiba masuk neraka, itu tak layak bagi Allah. Dari sudut kemuliaan Allah tu tak layak. Nampak lekeh Tuhan, benda dia masuk syurga, tiba-tiba masuk neraka, contoh. Tu dia dibahas dulu dah. Perbezaan antara Syairah dengan Maturidiyah tu. Ini Maturidiyah dia ulang balik. Maturidiyah kata walaupun seorang mesti kena masuk neraka. Dia kata sabit diseksakan jikalau seorang sekalipun di dalam suatu bagai daripada maksiat, daripada satu jenis daripada maksiat. Walaupun satu jenis daripada maksiat, mesti seorang perlu masuk. Orang yang tak bertaubat ni tak boleh semua masuk syurga, mesti ada. Sebab Allah Ta'ala sebut lah, janji lah. Dan atas takdir apa tu? Takdir apa tu? Atas takdir kena azab. Atas takdir kena azab ni kama aku mana pula lah. Atas takdir kena azab. Pen ni mana pen? Atas takdir kena azab. Itu bukan kama. Sini kama. Aku mana kama, tak tahu. Kama. Atas takdir kena azab, tiada kekal dalam neraka. Dan atas takdir kena azab, tiada kekal dalam neraka. Jadi atas takdir kata orang mukmin yang asi ni kena azab, tiada kekal dalam neraka. Tiada kekal dalam neraka orang mukmin yang asi ni, itu tak ada khilaf lah. Cumanya dari sudut ada tak orang yang tak bertobat di kalangan orang mukmin masuk neraka. Imam Abu Hasan Asy'ari kata harus je, tak ada berlaku. Semua Allah Ta'ala ampun. Kalau yang orang yang asi yang Allah Ta'ala boleh ampun berlaku, boleh, tak ada masalah. Tapi Imam Maturidi kata tak, walaupun seorang pun kena masuk juga.
Sebab nak membetuli firman Allah Ta'ala. Walaupun satu bagai pada dosa sekalipun. Tapi dia tak kekal dalam neraka. Esok dia keluar juga. Tu. Syahdan. Wajib atas tiap-tiap mukallaf muslim yang mukallaf. Wajib atas tiap-tiap muslim yang mukallaf bahawa ia muslim yang mukallaf memeliharakan kulliyat yang 6. Ini biasa dalam kitab Misbah Munir. Dekat-dekat nak khatam dah. Ini pun nak khotel dah ni. Nak khotel dah kita ni. Lagi berapa muka surat hati? 9, 6. Lagi 26 muka surat. Mulai esok saya akan baca 3 muka surat, 3 muka surat. 3 muka surat, 3 muka surat. Ni berapa? 1, 2, 3. Ni nak masuk 3 ni. Supaya sebelum balik Penang tu, habis kereta rajin tu, kita tinggal hak akhir lah. Kita tinggal hak akhir-akhir tu sampai wasallallahu. Tu inilah akhir barang yang dimudahkan. Tu kita baca Khulasah Saniyah pula. Masa kat Penang kita baca Khulasah Saniyah 10 hari. Pagi tu baca Khulasah Saniyah, petang tu baca Miftahul Murid tu. Lepas tu tinggal hampa lah nak qada berhabis tu. Lepas tu baru kenduri. Baru majlis khatam. Kalau tak habis lagi, kita pindah hak kitab Nahu tu. Nahu Umdatul Talib dengan Tankihul Qaulil Hasith. Baca tu sampailah hamba habis qada. Kita buatlah majlis khatam. Tapi jangan lama sangat. Apa yang itu? Jangan lama sangat. Cepat-cepat sih. Ini kuliah yang 6. Dan sebab dinamakan kuliah yang 6 itu kuliat. Kerana apa? Kerana tercawang daripada kuliah yang 6 beberapa hukum yang banyak. Jadi hukum yang banyak tu juz'i, dia itu kuli. Kuliah yang 6 tu kuli, yang 6 cabang tu juz'i. Tu ngaji mantik. Nah tu. Apa dia yang 6 tu? Yang pertamanya ni macam maqasid syariah lah lebih kurang. Yang pertamanya dinun, yakni agama. Yang agama itu yang pertama. Dan iaitu agama barang yang disyarak oleh Allah Ta'ala bagi segala hamba-Nya, hamba Allah. Mana barang? Bayat daripada segala hukum noktah. Itu dia agama. Apa yang disyarakkan Allah Ta'ala itu agama. Maka wajib atas tiap-tiap mukallaf, yakni wajib sebagai wajib syarak, memeliharakan agamanya, agama Allah, dengan peliharakan daripada jatuh pada kufur. Yakni diri dia tu kena pelihara agama dia daripada jadi murtad. Tu kuliah yang pertama. Dan ataf daripada jatuh dan daripada mencederakan segala yang wajib. Dengan makna dia tak buat benda wajib, itu mencederakan agama dia, kerana itu benda yang haram. Tak buat benda yang wajib, itu haram. Dan segala yang haram, yakni menjaga diri daripada membuat perkara haram, kerana buat perkara haram itu akan menjejaskan agama dia, akan merosakkan agama dia, akan mencelakakan agama dia. Kerana memeliharakan agama itu disuruh kita perang akan orang kafir harbi. Jangan sampai tahap kita ni kafir, jangan sampai tahap kita ni mengabaikan kewajipan, sampai tahap kita ni mengabaikan atau memandang rendah, memandang rendah pada benda haram. Kenapa? Kerana memeliharakan agama itu disuruh kita perang akan orang kafir harbi. Kafir harbi menentang Islam. Kafir harbi ni orang yang menentang Islam. Jadi orang yang menentang Islam, orang yang menentang hukum agama Islam, itu kafir harbi. Maka kita wajib perang kerana menjaga agama kita. Tu kuliah yang dah. Agar agama Islam sentiasa makmur di bumi kita, maka orang yang perang kita dengan sebab Islam, maka kita wajib perang semula. Itu berlaku zaman Nabi SAW. Dan dibunuh orang yang murtad, kena bunuh, pancung, pom. Dan dihadkan, yakni diberikan hukum hudud atas orang yang mengerjakan maksiat yang mewajibkan had, seperti berzina. Itu sebab jaga agama tu, supaya beri pengajaran pada orang lain supaya jangan berzina dah jadi ni. Tu menjaga agama dia. Ataupun mencuri, ataupun dan minum arak dan lainnya, lain daripada berzina, mencuri, minum arak. Noktah. Tu yang pertama. Dan yang kedua, diri seorang ni nyawa lah. Nyawa. Dan memeliharakan diri seorang, yakni nyawa itu, dengan peliharakan daripada yang membinasakan diri seorang. Bunuh diri hukum dia haram.
buat mencederakan diri sendiri, hukum dia haram. La tulqu bi aidikum ila tahlukah fa ahsinu. Atau yang mudaratkan diri seorang tadi, noktah, maka tiada harus, yakni haram kita bunuh akan diri seorang, bunuh diri sendiri ya, haram. Bukan. Tiada harus kita bunuh akan diri seorang. Jadi diri seorang ni secara umum, sama ada orang lain atau diri kita sendiri, dengan tiada sebenar. Ini bunuh tanpa hak, hak tu tak boleh, hukum dia haram. Kalau bunuh dengan hak seperti qisas, hak tu tak ada masalah. Dan jikalau diri kita sekalipun tu ghayah. Dan tiada harus, yakni haram kita kerat akan anggota seorang dengan tiada sebenar. Kalau kerat dengan sebenar tak apa. Contoh mencuri, kerat, tak apa. Merompak, kerat, silang, tak apa. Dan sebab inilah, sebab apa? Sebab kata haram seseorang itu bunuh nyawa orang lain. Haram seseorang itu kerat jari orang lain, anggota lain itu dituntut kisos pada diri jo seorang dan pada anggota jo seorang. Kalau orang kerat anggota kita, kisosnya kerat balik. Kalau orang bunuh seseorang, kisosnya bunuh balik, bunuh balas dia bagi. Kalau orang kerat jari kita, kisosnya kerat jari balik. Tu dia panggil hukuman balas. Kalau buat tu, adil lah. Orang kerat jari, kerat dia balik, tangkap kerat. Ni tangkap masuk jail dia, tak ada apa. Dia kena rasa juga tak ada jari tu lah ke mana. Faham? Dan ketiga, harta. Ini maksud syariah ni. Dan iaitu harta. Tiap-tiap barang yang halal milik akan barang tu harta. Barang tu masduk dia kena pada harta. Tiap-tiap yang halal milik, itu dia panggil harta. Maksudnya kalau yang tidak halal milik, tak panggil harta berdasarkan ta'rif. Yang kata halal tu pada syarak, noktah. Dan jikalau sedikit sekalipun, walaupun sekupang, tapi itu halal milik dia, tu dia panggil harta. Dan memeliharakan harta dengan ketiadaan memperbuat dengan dia. Dan memeliharakan harta, yakni wajib meliharakan harta. Macam mana? Dengan taswi, dengan ketiadaan memperbuat dengan dia, dengan harta itu akan, yakni ketiadaan memperbuat oleh seseorang dengan dia, dengan harta itu akan barang yang tiada berizin oleh syarak padanya pada barang, yakni tak mengeluarkan harta tersebut ke jalan yang haram, tak mendapatkan harta tersebut ke jalan yang haram, kerana itu semua perkara yang tidak diizinkan oleh syarak. Itu jaga harta. Maka tiada harus, yakni haram kita curi dan rampas, yakni rompak akan harta orang. Itu jalan yang tidak diizin syarak. Dan kerana inilah, kerana wajib jaga harta dengan sekira-kira ketiadaan berbuat dengan dia akan barang yang tidak berizin oleh syarak tadi itu, dituntut kerat tangan orang yang mencuri dan kerat tangan dan kaki bagi orang penjambut di jalan. Kalau orang perompak ni, dia kena, hudud dia kena potong silang. Tangan kanan, kaki kiri. Kalau merompak lagi, kaki kiri, tangan kanan. Kena potong gitu. Kalau mencuri, potong kanan dulu, potong kiri dan sebagainya. Dia tak potong silang. Dan keempatnya, nasab. Wajib jaga nasab keturunan. Dan murad, yang ini perkara yang dikehendaki. Dengan nasab itu, pertambatan yang antara bapak dan anaknya bapak, yakni perkaitan. Itu pertambatan. Yang ini perkaitan. Ada kaitan antara anak dengan bapak, itu nasab. Dan memeliharakan nasab dengan tertahan daripada zina. Itu cara memelihara nasab. Dengan makna tertahan, dengan makna pantang, tak buat maksiat. Tak buat zina. Sebab zina tu akan melahirkan, kalau tak dia ada anak, jam zina, anak tu anak zina. Dan kerana memeliharakan nasab itulah dituntut rejam akan zani muhsan, pezina yang sudah berkahwin. Dan diderakan, yakni dipukul dengan 100 pukul akan yang bukan muhsan, yang bukan kahwin lagi, laki-laki dan perempuan 100 kali, seperti mana di Aceh tu. Tu kuliah yang keempat. Sudah ni. Dan yang kelima, akal. Dan memeliharakan akal dengan dipeliharakan daripada yang menghilangkan akal atau yang mencederakan akal. Maka tiada harus, noktah situ. Kena pelihara.
pelihara akal daripada hilangkan dia, daripada mencederakan akal, daripada menghilangkan akal. Maka tiada harus, yakni haram kita makan atau minum akan sesuatu yang menghilangkan akal seperti arak. Dan kerana inilah, kerana wajib menjaga, yakni haram kita makan dan minum sesuatu menghilangkan akal, dituntut had hudud akan orang yang minum arak, dan wajib kisos atau diat akan orang yang menghilangkan akal orang dengan jinayah. Wajib kisos atau diat. Orang tu dia tampar kawan tu, pum, tampar, bengong terus kawan tu. Dia tampar kawan tu, pum, bengong. Akal dia jadi tak tahu apa lah. Tu kena kisah ataupun diat. Kena semula, kena balas semula, ataupun kalau tak mau balas semula, kena bayar diat. Bayar diat tu bukan bayar macam bayar saman ni. Bayar diat tu berlambak, bos. Kalau diat tu 100 ekor unta, bayanglah 100 ekor unta tu, 1 ekor unta berapa? Kalau 1 ekor unta 8,000, kalilah 100, berapa ribu dah bayar? Banyak tu. Ni saman tu bukan ada apa sangat, 350 lah, macam tu ya. Dan keenam, kemaluan farash, dan iaitu kemaluan tempat kemujian dan kecelaan daripada manusia. Noktah. Boleh jadi puji bila digunakan dengan baik, iaitu masuknya zakat bila kahwin. Tak apa. Yang celanya bila tak kahwin. Dan memeliharakan farash itu dengan tertegah daripada umpama tuduh. Iaitu tuduh apa? Tuduh zina lah. Memeliharakan farah, memeliharakan kemaluan seseorang, memeliharakan kemaluan kita sendiri, memeliharakan kemaluan seseorang. Macam mana memeliharakan kemaluan seseorang? Dengan tidak tuduh dia zina. Sebab tuduh dia zina ni makna dia telah melakukan kekejian dalam farah dia. Maka tiada harus, yakni haram kita tuduh orang dengan zina. Dan tiada harus, yakni haram kita memaki, kita memakai akan dia, kita maki akan dia, akan orang yang berzina tadi. Tak harus, yakni haram kita tuduh orang dengan zina. Dan tiada harus, yakni haram kita maki akan dia, akan orang yang berzina tadi. Seolah-olah dia ni tak ada apa lah. Kemaluan dia tercemar. Tak boleh, kena jaga. Jaga kemaluan situ, mana tidak tuduh orang, tidak mencerca orang tu daripada perkara-perkara yang menyebabkan keburukan pada farah dia. Tak boleh. Dan kerana inilah, kerana haram kita tuduh orang berzina dan sebagainya itu, dituntut had, dituntut hudud bagi orang yang menuduh zina akan orang yang terpelihara daripada zina. Kena, sebab kita nak tuduh zina, kena bawa saksi 4 orang. CCTV tak memada, kena orang. Tu. Dan ditakzirkan yang lainnya, yakni orang yang tiada terpelihara daripada zina. Yang lain daripada yang lain daripada zina, yakni orang yang tiada terpelihara daripada zina, yakni memang zina sungguh lah. Jadi gini, orang yang terpelihara daripada zina mana orang yang suci. Orang yang memang suci, orang yang memang baik. Faham? Orang yang memang suci, orang yang tak pernah berzina, orang yang memang baik. Tiba-tiba kita tuduh dia zina, kena hudud kita. Tapi kalau dia ni memang dah zina dah, memang passion zina dah, tapi dia tak buat zina, kita tuduh dia zina, tu kena takzir. Gitu. Faham? Kalau kita tuduh seseorang zina, yang kita tuduh tu orang yang soleh, orang yang suci, orang yang solehah, kita kena hudud kalau tak ada saksi. Tapi kalau orang tersebut memang passion zina dah, cuma dia tak buat zina, kita tuduh dia zina, itu kena takzir, tak kena had. Dan barang siapa ingkar ia barang siapa akan suatu pekerjaan yang maklum, habis dah, itu kuliah yang dah nuktah. Dan barang siapa, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Jadi mula daripada esok lah, start daripada esok kita baca 3 muka ataupun 2 muka setengah itu sampailah penghujung dia 19 ataupun 19 hari bulan Oktober, sampai dah muka surat 139. Tapi kita tak baca sampai khotang ni, nak tunggu hak kulasah dengan miftah tu, bagi perhabis tu.
Maulah kita khatam sekali. Ya, wallahu taala alam. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.